Bersatulah wahai kaum muslimin dengan semangat dan lomba Raya Umum yang ke-13 insyaAllah. Terlebih dahulu saya juga ingin menyatakan salam Assalamualaikum daripada Yang Berhormat Dr. Dr. Haji Ghazali yang tak dapat hadir bersama pada hari ini kerana keusulan, dan beliau menyatakan ucapan pemohon maaf di atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin semasa beliau bertugas, dan beliau meminta supaya kita semua mendoakan kesihatan beliau insyaAllah. Dan saya mengharapkan muslimat seharusnya bertindak seiring dengan peranan keibuan, supaya mereka dapat berperanan dalam keluarga, dalam hati dan masyarakat, dan membanyakkan program mendidik. Dan saya mengambil kesempatan ini juga untuk menyatakan bagaimana kita Dewan Muslimat menyanjung tinggi juga kepimpinan ulama. Dan saya rasa kesal dengan laporan yang dibuat dalam media hari ini ada Muslimat tidak mengiktiraf Dewan Ulama, dan ini adalah satu propaganda yang telah dibuat oleh media untuk melaga-lagakan dalaman hati kita, menampakkan soal tidak ada kesepaduan antara dewan-dewan. Jadi saya mengharapkan supaya perkara ini diperbetulkan insyaAllah. Yang berkaitan dengan isu gejala sosial, berkaitan kebutuhan akhlak yang berlaku dalam negara kita, Dewan Muslimat mengemukakan satu gagasan sebagai satu tawaran kepada wanita negara kita. Kita ingin lahirkan muslimat yang bukan sahaja dapat berperanan kalau menjadi ibu-ibu yang salihah, kalau menjadi isteri-isteri yang salihah, bukan sahaja berperanan dalam masyarakat, kalau menjadi pegawai awam yang berkhidmat dengan dedikasi dan amanah. Kita juga nak melahirkan muslimat yang menjadi pemimpin yang bertakwa. Inilah yang seharusnya kita lahirkan, beza dengan apa yang dibuat oleh wanita UMNO, di mana mereka nak membawa muslimat wanita di negara kita hanya dari perkasa dari segi wanita, tanpa menekankan soal ke-akhlak, soal ketinggian moral. Sebab itulah kita lihat hari ini betapa dalam mendepani apa yang ada depan hari ini terlalu menyayat hati kita melihat terlalu banyak isu-isu yang berlaku di depan kita yang menghiris perasaan kita. Ramai perwakilan bercakap soal kita menuju ke Putrajaya. Alhamdulillah, satu usaha untuk kita mencapai kejayaan. Kita bercakap soal nak ke Putrajaya, dan kita rasa Putrajaya telah hampir dengan kita. Kalau kita berada di Taman Mewah pada hari ini, seolah-olah Putrajaya ada kat Greenwood, terlalu dekat untuk kita sampai. Dan kebetulan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari himpunan sejuta belia negara baru-baru telah mula memberi wasiat kepada beliau supaya beliau bangkit mempertahankan Putrajaya. Beliau tidak akan bercakap soal mempertahankan Putrajaya kecuali mereka telah merasakan Putrajaya telah terancam ataupun Putrajaya telah hampir ditawar. Dan ini menunjukkan mereka telah nampak usaha yang dilakukan oleh pakar rakyat termasuk PAF. Dan insyaAllah keinginan itu akan menjadi kenyataan bagi kita melaksanakan cita-cita perjuangan Islam kita di atas muka bumi ini. Tetapi apa yang penting ialah untuk mencapai kemenangan itu kita harus memperkasakan parti. Selain daripada kita memperkukuhkan pakatan rakyat, memperkasakan parti, banyak aspek telah disentuh. Saya cuma nak menarik perhatian supaya dalam pilihan raya umum yang akan datang, saya mencadangkan supaya calon-calon yang kita nak letak dalam pilihan raya umum yang akan datang, sekurang-kurangnya 40% daripadanya adalah dari kalangan calon orang-orang muda. Sebab hari ini kalau kita lihat, hampir separuh daripada pendaftar ataupun pengundi yang berdaftar, yang layak mengundi pada pilihan raya umum yang akan datang adalah terdiri di kalangan anak-anak muda, sama ada di kalangan lelaki ataupun wanita. Dan saya percaya kebangkitan rakyat dan negara kita menjelang 9 Julai yang akan datang juga insya Allah akan didokong oleh anak-anak muda. Ini bukan bermakna Dewan Ulama
takut nak bertanding. Tapi itulah kehendak ahli-ahli dewan dan perwakilan ulama seluruh negara. Walaupun pemegang pengangkatan dan dewan ulama tidak berubah, tidak bermakna bahawa dewan ulama tidak mau berubah. Dewan ulama bermacam pemuda juga. Walaupun kita umur lebih sikit tak apa, tapi semangat lebih daripada pemuda, insya-Allah. Antara perubahan yang nak kita buat dewan ulama, kita akan mengemblengkan seluruh tenaga untuk mendapatkan seberapa ramai yang boleh daripada kalangan ustaz-ustaz, alim ulama untuk sama-sama duduk dalam dewan ulama ini bagi memperkasakan dewan ulama. Kerana dengan keahlian yang ramai, walaupun untuk menjadi ahli dewan ulama ini ada syaratnya. Syaratnya mestilah daripada kalangan ustaz-ustaz, tuan-tuan guru dan juga guru-guru agama daripada latar belakang Islam. Tidak seperti pemuda, pemuda asal pemuda saya jadi pemuda. Muslimat pun atas nama muslimat dia boleh jadi muslimat. Dewan ulama yang lain sikit ada syarat, tuan-tuan. Tapi insya-Allah sekiranya kita berjaya untuk menggabungkan tenaga untuk menjadi ahli dewan ulama, maka insya-Allah dewan ulama akan memohon sekali lagi kepada muktamar ini supaya dewan ulama di peringkat kawasan-kawasan yang sekarang ini dapat nama urusan ulama akan minta dinaikkan taraf sebagai dewan ulama pas kawasan-kawasan. Tapi kami ini tidaklah masuk dalam kategori orang muda lah. Walaupun masih nampak obat muda macam naik presiden pertama dalam Salahuddin, nampak dia macam orang muda lagi. Opa dia macam baby face, jambu Jadi tuan-tuan dan saudara-saudara yang dihormati sekalian, saya melihat bahawa satu kejayaan kepada muktamar kita pada kali ini ialah muktamar pada kali ini telah berjaya mendapat liputan media sama ada secara positif ataupun negatif. Yang saya kira bahawa itu satu kejayaan yang sangat besar apabila media memberikan berbagai-bagai liputan sebelum daripada muktamar sehinggalah pada hari ini, dan saya percaya bahawa akan berlanjutan sehingga seminggu selepas daripada muktamar. Itu bacaan saya bahawa seminggu selepas daripada muktamar. Dan ini bagi saya bahawa satu peluang dan ruang untuk masyarakat dan rakyat akan membincang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan PAS. Dan saya anggap bahawa liputan itu menunjukkan walaupun ada liputan-liputan yang bersifat negatif, prejudis terhadap PAS, tetapi saya melihat bahawa itu satu peraturan daripada media, termasuk media arus perdana, bahawa PAS adalah merupakan parti besar dalam negara kita, parti masa depan negara Malaysia ini bersama dengan rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat. Jadi saya nak ucap tahniah kepada rakan-rakan media termasuk daripada utusan Malaysia yang memberikan berbagai-bagai liputan yang sangat negatif, yang akhirnya orang akan tahu bahawa siapa sebenarnya adalah utusan Malaysia. Walaupun berbagai-bagai liputan yang sangat negatif yang diberikan, saya anggap bahawa itu satu bantuan utusan Malaysia untuk rakyat benci kepada UMNO dan Barisan Nasional. Terima kasih kepada utusan Malaysia. Ingin saya tegaskan di sini ialah dalam konteks untuk nak menguasai Putrajaya. Kita telah bercakap begitu jauh untuk menguasai Putrajaya. Kita bercakap juga untuk PAS mengganti UMNO seperti mana yang telah pun dilaksanakan di bawah Lujnah Penerangan. Tahniah kepada Ustaz Idris. Tetapi persoalannya ialah kita tidak boleh hanya bercakap untuk menguasai Putrajaya dalam konteks kuasa politik. Kita tidak boleh hanya bercakap soal PAS mengganti UMNO dalam kuasa politik. Walaupun ada sudah di negeri-negeri tertentu kita telah berjaya untuk mengganti UMNO, mengganti Barisan Nasional. Tetapi dalam konteks untuk pilihan raya yang akan datang ini, kita tidak akan mampu untuk mengganti UMNO kalau kita tidak akan mampu untuk menguasai Putrajaya dalam konteks kuasa politik, kalau kita tidak berjaya menguasai hati dan pemikiran masyarakat dan rakyat Malaysia ini. Itu yang kita nak bawa. Kita bukan bawa kuasa politik yang hanya ada kepada kita, tapi kita nak bawa kuasa rakyat ke Putrajaya. Nak bawa kuasa rakyat ke Putrajaya, kita mesti menguasai hati dan pemikiran masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Oleh sebab itu bagi saya bahawa penampilan PAS mestilah satu penampilan yang baik, yang boleh meninggalkan bekas dan kesan pada hati
kesejahteraan masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Oleh sebab itu bagi saya bahawa PAS perlu mengenengahkan dan memperkasakan politik jujur kepada kehidupan masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Kita tidak mampu untuk nak lawan dengan berbagai-bagai projek yang dibuat oleh Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi kita mampu untuk lawan mereka dengan nilai spiritual, nilai kerohanian. Kerana inilah yang membedakan antara PAS dengan Barisan Nasional, antara PAS dengan UMNO. Kalau nak berbincang persoalan projek, nak buat itu, nak buat ini, saya percaya bahawa mereka boleh buat lebih daripada kita. Mereka boleh beri wang lebih daripada kita. Tetapi mereka tidak mampu memberikan kejujuran dan keikhlasan. Dan inilah yang mengakibatkan mereka dibenci oleh masyarakat dan rakyat yang ada dalam negara kita. Ulama dan bukan ulama yang cuba ditabur fitnahnya oleh surat-surat khabar mainstream kerajaan dan pimpinan-pimpinan UMNO Barisan Nasional. Memang mereka sakit hati melihat perpaduan kita dalam parti, gabungan terbaik di antara ulama dan bukan ulama. Jadi adakah mungkin orang macam saya dan kita yang diterbiah oleh PAS ini duduk di sini untuk menjahanamkan PAS? Yang kononnya kemenangan kami pada hari ini akan rusaklah kepimpinan ulama dan seumpamanya. Ini jarum berbisa yang sedang disuntik oleh mereka ke dalam parti kita. Dan kita harus faham bahawa ini niat jahat mereka untuk memecah belahkan perpaduan antara kita. Kalau musuh Islam UMNO hari ini nak pecahkan PAS, kita sama ada kita ulama, kita bukan ulama, kita akan perangi BN sampai mereka kecundang, menyembah bumi dalam negara yang akan datang, insyaAllah. Bagi saya, jangan cuba untuk usik PAS. Jangan usah, jangan cuba untuk mereka suntikkan racun berbisa dalam PAS. Kami padu, kami di bawah kepimpinan ulama, kami hormat ulama, dan kami akan menentang kamu sampai kamu pecundang, insyaAllah. Tiba-tiba kita lihat parti lawan kita sayang kepada ulama, sedangkan parti mereka meletakkan ulama hanyalah dalam bentuk biro, iaitu lujnah sokan, lujnah belia, lujnah rehla, lujnah ulama, biro agama. Kita PAS meletakkan parti Islam, ulama duduk dalam majlis syura. Saudara Cina mengatakan bahawa UMNO sekarang ini menghadapi masalah dengan keputusan yang dibuat oleh ahli-ahli PAS dalam muktamar ini. Dan sekarang tongkat UMNO sudah mulai rubah, yaitu orang Tionghoa, orang India sudah menerima perjuangan parti Islam Malaysia. Artinya tamatlah riwayat UMNO selepas ini. UMNO memang gelisah sebab sekarang mereka sedang menuju sakratul maut. Inilah yang mereka labelkan kita dengan bermacam-macam berbagai-bagai perkara. Kita mau supaya majlis syura diperkasakan,